Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Kira-kira 10 hari lagi menjelang pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada 26 September ini. Kami dari Sarawak ini sudah tentu akan bawakan kepada anda liputan yang terkini setiap hari dan sepanjang hari, khasnya menerusi Sabah memilih untuk mengupas segala isu, segala perkembangan, bukan sahaja berkenaan dengan isu politik dan sebagainya, tetapi kisah-kisah rakyat menjelang PRN yang ke-16 ini, untuk kita cuba mendapat ukuran ke mana hala tujunya pilihan raya yang berlangsung di salah sebuah negeri yang paling besar dengan persekitaran politik yang begitu unik, mungkin yang paling unik di Malaysia. Banyak yang kita kupas setiap hari di pelbagai kawasan. 73 DUN sahaja dipertandingkan dalam PRN kali ini, tetapi itu 13 lebih daripada yang dipertandingkan pada PRU 14 pada tahun 2018. Penambahan 13 DUN sudah pun menyuntik pelbagai elemen-elemen baru yang menarik dalam dinamika politik di Sabah ini. Dan hari ini kita mahu meninjau suasana berkempen di DUN Tanjung Kapur dan juga di kawasan Kinabatangan. Seperti biasa, editor Astro Awani Asim Hassan menyertai saya dari Kudat hari ini. Okey, Asim, difahamkan di sana juga sejak kebelakangan ini cuaca pun kurang baik. Tapi suasana berkempennya juga tidak menentu. Apa yang boleh dikongsikan tinjauan Asim di Tanjung Kapur berkempen menjelang 26 September ini? Baiklah, terima kasih Luqman. Di Bukit Kewangan, apa yang pasti sejak semalam sebenarnya cuaca di sini hujan dan juga berhenti, hujan berhenti sehinggalah pagi tadi pada acara walkabout calon Parti Warisan Sabah Chong Chin Bin, yang mana beliau mengedarkan pelitup muka kepada penduduk di sekitar DUN Tanjung Kapur ini. Di DUN Tanjung Kapur ini, apa yang pasti hujan renyai-renyai itu tidak mematahkan semangat calon-calon ini untuk berkempen. Begitu juga terus disusuli oleh beliau ke kampung Ladung Ayang, yang mana salah satu kampung di dalam DUN Tanjung Kapur itu juga, yang mana beliau bertemu dengan masyarakat di kampung itu. Dan ingin juga saya bawakan sebelum itu adalah statistik peratusan pengundi di Tanjung Kapur ini, yang mana 56-nya terdiri daripada Bumi Putera Islam, 22% daripada komuniti Cina, manakala 22% lagi daripada komuniti Kadazan, Dusun Murut dan Rungus, iaitu terutamanya kaum Rungus di Kudat ini. Dan juga selain daripada kempen daripada barisan Parti Warisan itu sendiri, saya juga sempat mengikuti kempen menyantuni rakyat bagi calon Perikatan Nasional Nurliza Guraman, yang mana beliau berkunjung ke kampung Tanjung Kapur Tengah, bertemu dengan mangsa kebakaran banjir, selain bertemu dengan penduduk di kawasan itu. Dan apa yang boleh saya katakan, kempen di Tanjung Kapur ini rancak, dan bahang itu cukup dirasai dengan perang bendera antara baris Perikatan Nasional, antara warisan itu sendiri, antara LDP, Parti Cinta Sabah dan juga USNO. Dan pada DUN Tanjung Kapur ini menyaksikan pertembungan 5 penjuru, ya Luqman, dan pengetahuan semua penonton Astro Awani, 5 penjuru di antara kelima-lima parti itu. Dan sudah pasti ini merupakan salah satu perkara yang diambil kira oleh setiap calon untuk memastikan mereka menang di Tanjung Kapur ini. Dan ingin juga saya bawakan bahawa di Tanjung Kapur ini cukup istimewa apabila sejarah tercipta di sini. Lahirnya 2 ketua menteri, yang pertama Tun Mustafa itu sendiri, dan yang kedua adalah Tan Sri Chong Kah Kiat, yang pernah bertanding di kerusi ini dan seterusnya menjawat jawatan Ketua Menteri Sabah. Ya Luqman, apa yang pasti pembangunan di Tanjung Kapur, terutamanya di Kudat ini, diharap dapat diteruskan bagi memastikan penduduk menikmati segala pembangunan yang ada. Asim, difahamkan juga kempen bagi sesetengah calon di sana terpaksa dibatalkan. Adakah ini kerana cuaca ataupun faktor mereka ingin menghadkan pendedahan dan bersemuka fizikal akibat SOP norma baru COVID-19?
Ya Lokman, sebelum saya bercerita pasal soal cuaca itu sendiri, semalam saya ada menghubungi calon Parti Cinta Sabah iaitu Sean Davey Robert Lee yang merupakan calon di Dun Tanjung Kapur ini, yang mana beliau sendiri menghadkan kempen pada waktu malam bagi mengelak bagi dalam usaha untuk memastikan tiada penularan COVID-19 itu. Dan apa yang boleh juga saya bawakan rakan-rakan saya di Kota Kinabalu khususnya, ada beberapa calon seperti calon DAP Warisan Plus itu sendiri, Pong Chin di Luyang itu tidak dapat mengadakan kempen pada petang ini yang dijangka diadakan di Hilltop, memandangkan keadaan hujan lebat di Kota Kinabalu. Begitu juga dengan calon Tanjung Aru, Datuk Yong tadi yang sepatutnya mengadakan lawatan ke Pulau Gaya. Bagaimanapun tidak dinyatakan secara spesifik, secara terperinci mengapa kempen tersebut ke Pulau Gaya itu dibatalkan. Dan apa yang pasti, saya di sini juga berdepan dengan cuaca yang tidak menentu. Sekejap hujan renyai-renyai, sekejap mendung, sekejap panas tu tidak langsung, cuma dia dalam keadaan mendung, Lokman. Azim, apa isu-isu yang dititik beratkan oleh pengundi di kawasan itu di Tanjung Kapur? Kerana kita lihat secara kedudukan geografinya, ia berada di kawasan atas ataupun utara dan terdedah kepada ribut dan juga hujan, ada juga yang banjir dan sebagainya seperti Asim sebut. Satu lagi isu, mungkin mereka lebih dekat dengan sempadan Filipina, menimbulkan isu-isu berkenaan dengan keselamatan sempadan, S-zone sebelum ini. Adakah ini antara isu-isu yang menjadi sentral, yang menjadi isu yang diketengahkan dan penting bagi pengundi-pengundi di sana apabila mereka membuat keputusan pada 26 September nanti? Ya, Lokman, antara ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh mengenai apa sebenarnya yang dimahukan oleh pengundi di Tanjung Kapur ini. Yang pertama, untuk golongan muda yang ada 1,247 pengundi muda berumur 21 hingga 29 tahun itu, sudah pasti mereka mahu peluang pekerjaan yang banyak, yang dipertingkatkan peluang pekerjaan di Kudat ini supaya mereka tidak lagi perlu ke bandar-bandar besar seperti Sandakan, Tawau maupun Kota Kinabalu itu sendiri ataupun ke Semenanjung Malaysia. Apa yang mereka mahu adalah peluang pekerjaan itu sama-sama diangkat, diperkemaskan, dipertingkatkan di Kudat ini khususnya. Dan selain daripada itu juga dapat kita lihat adalah nasib-nasib nelayan dan juga bagaimana nelayan khususnya di Kudat ini dalam mereka mempelbagaikan produk itu sendiri. Seperti juga kalau saya membuat tinjauan, sempat saya membuat tinjauan sebelum ini ke kampung Limau-Limauan yang memang terkenal dengan perusahaan bilisnya. Sudah pasti mereka mengharapkan agar produk itu tidak hanya kepada bilis, maknanya ada latihan-latihan lain seperti mempelbagaikan industri bilis itu seperti dengan membuat sambal atau lain-lain lagi. Dan suka juga saya bawakan adalah mengenai isu pendatang asing tanpa izin yang nyatanya rata-ratanya tidak terlalu menjadi isu yang utama, tetapi juga ada dalam kalangan masyarakat tempatan di sini mahu perkara itu dapat diatasi supaya penduduk asal di Kudat ini khususnya atau di Tanjung Kapur tidak rasa terpinggir dan berasa keselamatan mereka tergugat, Lokman. Asim, bagi Sabah ini situasinya agak unik kerana ia dipimpin oleh kerajaan warisan dan yang kini tidak lagi bersama dengan kerajaan persekutuan. Jadi mungkin satu pilihan mendepani pengundi di Sabah, iaitu jika mereka mengekalkan kerajaan negeri yang kini, mungkin ada yang pandangnya sebagai penting untuk kesinambungan dasar dan sebagainya, segala projek, segala dasar, segala matlamat dan juga sasaran ada lebih banyak masa untuk dihabiskan jika pentadbiran itu kekal. Tapi pada masa yang sama, ada juga mungkin yang memandang lebih penting khasnya bagi Sabah dan juga Sarawak yang masih lagi memerlukan banyak pembangunan fizikal untuk mereka selarikan diri dengan kerajaan persekutuan. Saya tahu soalan ini mungkin sukar untuk dijawab, tapi berdasarkan telahan Asim, berdasarkan temu bual, sembang-sembang yang Asim telah lakukan dengan pengundi di sana, bukan sahaja di Batu Kapur, bukan sahaja di Kinabatangan,
keseluruhan Sabah, Tanjung Kapur, apa dapatan dan telahan Asim berkenaan dengan antara dua jalan ini, mana yang lebih digemari oleh penduduk Sabah? Baiklah Luqman, bila saya berada di Sabah ini telah hampir sebulan, yang mana saya telah membuat tinjauan ke Kudat ini, ke Kota Marudu, ke Kota Belud dan ke Sandakan Kinabatangan, Tenom, sudah pasti dan juga bahagian-bahagian pantai barat selatan itu seperti di Beaufort itu sendiri. Dan apa yang saya lihat adalah infrastruktur asas itu terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman perlu diambil kira, Luqman, terutamanya dari segi jajaran jalan itu sendiri dan bekalan air bersih, dan yang paling penting adalah bekalan elektrik itu. Dan bila kita melihat kepada era globalisasi, semua apabila kerajaan menitik beratkan tentang teknologi, bagaimana pembelajaran secara dalam talian, bagaimana usahawan perlu adaptasi kepada usahawan secara dalam talian itu sendiri, online itu, sudah pasti ini ada menyukarkan bagi penduduk-penduduk di luar bandar yang tiada jaringan internet yang stabil. Dan begitu juga itu mungkin isu kedua, itu mungkin kehendak, bukan satu keperluan. Mungkin itu bagi pandangan saya sendiri, mungkin itu kehendak dan juga boleh dilihat sebagai satu keperluan. Dan apa yang penting adalah keperluan itu sendiri yang perlu diatasi terlebih dahulu, seperti keperluan bekalan air dan elektrik dan jalan yang bagus itu, Luqman. So untuk memastikan masyarakat ini tidak terus terpinggir, dan memang banyak cakap-cakap di luar seperti di akar umbi itu sendiri, bila pilihan raya semualah janji ditabur meningkatkan segala infrastruktur, dan akhirnya itu cuma tinggal janji tanpa dilaksanakan. Dan juga melihat kepada itu juga, pertukaran kerajaan itu juga mendorong kepada sesuatu projek pembangunan itu tergendala, dan akhirnya yang mendapat manfaat, yang mendapat kesusahan itu adalah rakyat sendiri yang mengundi pada 26 September ini, Luqman. Okey, terima kasih Asim Hassan dari Sarawak atas kupasan yang begitu menarik. Sudah tentu banyak elemen yang kita perlu ambil kira, banyak bahagian-bahagian yang sentiasa bergerak menjelang PRN Sabah 26 September ini. Semuanya memainkan peranan untuk mencorak keputusan yang kita akan saksikan pada hujung bulan ini. Tetapi akhirnya ia berada di tangan warga Sabah. Antara elemen yang sering dipercakapkan yang mungkin merupakan game changer pada tahun ini adalah 13 don baru yang ditambah berbanding pilihan raya terakhir pada tahun 2018. Ini dia.
Walau apapun kaum ataupun fahaman politik, 26 September ini mandat ataupun tugas dan juga tanggungjawab akan diserahkan kembali kepada warga Sabah untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka. Dan sesibuk mana pun kita membuat liputan berkenaan dengan perkembangan politik, perkembangan dan kemaskini berkenaan dengan berkempen, kita tidak boleh lupa berkenaan dengan aspek ataupun elemen maupun pemegang taruh yang paling penting dalam semua ini, iaitu rakyat dan warga Sabah itu sendiri. Cerita-cerita mereka, keluhan-keluhan mereka, isu-isu mereka adalah elemen paling penting yang perlu diambil kira oleh semua parti dan calon yang bertanding, kerana wakil rakyat dilantik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Untuk bahagian kedua Sabah Memilih hari ini, kita mahu menyingkap kembali satu kisah menarik yang kita sudah pun kongsikan semalam dengan wakil Asra Awani di Sabah, iaitu Syahir Rizal, berkenaan dengan seorang individu, Pak Cik digelarnya, Pak Cik Severinus Charlie ataupun Severin Charles, seorang pengundi di DUN N20 api-api yang tidak jauh dari Kota Kinabalu. Dan Pak Cik ini kisahnya sangat menarik yang saya rasa wajar untuk kami kongsikan sekali lagi. Ini adalah gambaran berkenaan dengan kesusahan ataupun keluhan sesetengah warga Sabah yang mereka mahu wakil rakyat selesaikan dalam selepas pilihan raya nanti. Ini kisahnya, saksikan. Ketika saya bertemu dengan dia, Lokman, sebenarnya saya hanya ingin bertanya kepada beliau kerana saya memandangkan kepada keadaan tubuh badannya, saya menganggarkan ketika itu mungkin Pak Cik ini telah pun mengundi beberapa kali dan merupakan penduduk tempatan di sini. Kerana kita agak kurang pasti, Lokman, kerana kebanyakan juga yang berada di sini ada juga yang telah berusia tapi bukanlah penduduk asal di negeri Sabah ini. Dan saya bertanyakan kepada beliau kerana ketika tinjauan yang saya dan juri kamera lakukan adalah untuk mengambil reaksi dan mengambil sedikit penggambaran berkenaan dengan calon-calon daripada PKR, daripada PCS, daripada USNO, daripada Parti Bebas yang juga melakukan tinjauan untuk melakukan atau mengagihkan poster-poster berkempen. Jadi saya bertanyakan kepada beliau, Pak Cik, kalau boleh saya ingin bertanya sedikit, ialah Pak Cik dah lama di sini, jadi apa sebenarnya Pak Cik, bangunan dah ada, apa lagi sebab Pak Cik dalam keadaan yang sihat, jadi apa sebenarnya yang Pak Cik rasa kurang yang ada di Kota Kinabalu ni? Apa yang dikatakan kepada saya adalah satu yang amat memeranjatkan, Lokman. Beliau berkata bahawa kurangnya sangat banyak. Kurangnya adalah kerana terdapat ramainya orang yang masih miskin yang berlegar-legar di Kota Kinabalu ini yang diangkat sebagai perbandaran. Dia bandar, tetapi dakwa seorang warga emas ini, Pak Cik Severinus Charlie ini, kota ini sebenarnya juga menempatkan mereka-mereka itu warga Sabah dan pengundi di N20 api-api yang masih lagi bergelar sebagai miskin tegar. Dan miskin tegar itu juga, Lokman, beliau adalah salah seorang daripada individu yang digelar beliau sebagai miskin. Katanya beliau sehingga saat saya menemu bual beliau, saya sebenarnya sedikit tersentuh sebenarnya kerana beliau mengatakan bahawa beliau hanya memakan roti dan telah beberapa hari tidak sempat pun untuk menjamah sebutir nasi, Lokman. Jadi saya bertanyakan kepada beliau, adakah ini merupakan perkara baru yang beliau rasai mungkin selepas daripada pasca Covid, tapi apa yang dikatakan beliau, ini telah dirasai beliau semenjak beliau ditamatkan kerja ataupun kontrak sebagai pengawal keselamatan akibat daripada usianya yang lanjut, jadi beliau tidak boleh meneruskan perkhidmatan sebagai pegawai keselamatan. Tapi soalnya, Lokman, dia tidak menyara hidupnya sendiri. Pak Cik Severinus Charlie ini bagi saya dia seorang yang tabah. Dia terpaksa menyara anaknya, seorang anak perempuan, dan dia bersungguh untuk menyambungkan pelajaran untuk anaknya, tapi terpaksa terkandas anaknya itu dan beliau cukup sedih dengan situasi itu. Bukan saja sedih mengenangkan nasib diri dia yang sudah pun dilewat usia, Lokman, tapi anak perempuan dia sendiri. Dan mungkin kita boleh dengarkan, Lokman, apa yang sempat saya temu bual Pak Cik Severinus ini. Kurang dia yang tentang rakyat-rakyat yang masih miskin, banyak miskin. Bukan walaupun kami tinggal di Bandaraya City, rakyatnya masih miskin. Ada yang belum dapat kerja, susah dapat kerja, dan berbagai-bagai lah. Susah dapat kerja, susah dapat beasiswa sekolah. Itu. Bayar rumah dia
dia miskin pasal wang kurang cukup makan, kadang-kadang tiada makan. Macam saya sendiri, saya berapa hari tiada makan nasi. Saya hanya makan roti pound bread. Nah, begitu. Uncle tinggal di mana, Uncle? Saya tinggal di daerah Pinampang. Ya, dulu Mengundi di api-api. ya. Dulu sejak kapan di sini di Padang lah. Di Padang Merdeka. Rumah sewa lah, Uncle. Saya menyewa rumah sewa. Menyewa di rumah Masih ya. Dan anak saya tidak dapat beasiswa walaupun dia mendapat yang kesan yang baik. Saya bekerja sebagai pengawal kesehatan dan saya membiayai anak perempuan saya. Soal miskin bandar ataupun miskin tegar di bandar ataupun luar bandar, sebenarnya Lokman, kalau kita nak ambil kira, sebenarnya kalau ikutkan peratus pengundi, hanya 4% adalah yang berusia sekitar 70 tahun ke atas, dan majoriti untuk pengundi pula adalah di Sabah ini pastinya adalah golongan belia sekitar 25%. Tetapi kalau kita nak lihat secara khusus lebih dalam lagi, Lokman, sebenarnya kalau di bandar ini kita boleh saksikan sendiri, Lokman, di Kota Kinabalu ini kita tidak pasti sama ada mereka-mereka yang berada di tepi-tepi jalan, di bahu-bahu jalan, ataupun yang tidur bergelandangan di waterfront dan sebagainya. Kita tidak pasti sama ada mereka itu adalah warga tempatan ataupun tidak. Tapi kita sebenarnya di Sarawak ini kita berjaya menemukan Pak Cik Severinus ini, dan beliau adalah merupakan warga tempatan. Jadi betul ataupun tidak, beliau adalah pengundi. Jadi ini yang berlaku, dan walaupun Pak Cik ini dia tinggal di Penampang ini juga merupakan sebuah kawasan yang sudah membangun, Lokman, sebenarnya tidak jauh daripada sini. Dan saya bertanya kepada dalam tempoh perjalanan saya, sebenarnya saya menemankan Pak Cik ini untuk pergi ke bus stop kerana beliau ingin pulang. Beliau mengatakan bahawa kalau ikutkan, beliau memang ingin menukar daerah mengundi, tetapi disebabkan oleh hal yang memikirkan macam mana untuk meneruskan kerja, jadi tidak ada kesempatan untuk beliau menukar tempat daerah mengundi. Jadi beliau akan tetap berada di sini. Jadi saya ada bertanyakan juga, Lokman, kepada beliau sebenarnya, jadi adakah sepanjang tempoh daripada tahun 1963 merdekanya negeri Sabah ini dan setelah bersatunya Malaysia dengan negeri Sabah dan Sarawak, apakah beliau telah menyatakan sesuatu dan membuat sesuatu? Tapi apa yang boleh kita rangkumkan, Lokman, mungkin kita akan kongsikan temu bual khas eksklusif saya bersama dengan Pak Cik Severinus ini nanti. Beliau mengatakan bahawa beliau kecewa dengan pemimpin-pemimpin yang ada sebelum ini. Dia tidak menghususkan kepada siapa dan parti apa, tapi beliau mengatakan bahawa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh segelintir pemimpin yang berada di negeri Sabah. Yang lepas-lepas katanya, itu dakwaan Pak Cik Severinus. Dan kita tidak boleh menjangkakan apa lagi yang bakal dikatakan, tapi apa boleh kita lihat, Lokman, apa yang Lokman tanyakan adalah benar atau tidak ramai atau tidak miskin tegar kalau di kawasan luar bandar. Kalau kita ambil kira kawasan pedalaman. Syah, secara ringkasnya kita tak nak mendedahkan nama atau parti, tapi secara ringkasnya diskriminasi itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi itu? Maksud apa yang dikatakan oleh Pak Cik Severinus adalah pemimpin-pemimpin sebelum ini. Ada pemimpin-pemimpin, segelintir pemimpin yang tidak mahu bertemu seperti mana hari ini. Kerana hari ini katanya kalau dulu pemimpin-pemimpin tidak mahu bertemu dengan rakyat, bertegur sapa dengan rakyat, bertanyakan apa yang diperlukan oleh rakyat khususnya di negeri Sabah. Dan dalam perjalanan saya menuju ke stesen bas tersebut, sebenarnya Pak Cik Severinus mengatakan bahawa hari ini ada sedikit pembaharuan dalam senario politik negara di negeri Sabah kerana pemimpin-pemimpin telah mula celik minda untuk bertegur sapa dan bertanya apa yang diperlukan oleh rakyat di negeri Sabah. Itu antara intipati perbualan saya dengan Shah Hairizal yang masih lagi relevan untuk kita ulangi hari ini. Di sebalik kehangatan berkempen dan perang bendera, usah kita melupakan apa yang betul-betul penting. Keluh kisah dan juga isu-isu rakyat seperti Pak Cik Severin tadi. Kerana jika kita fikirkan, ia bukan berkenaan dengan perebutan kerusi ataupun majoriti dalam kalangan kerusi Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen. Peri pentingnya adalah semua ini adalah mengenai satu benda, iaitu untuk wakil-wakil rakyat yang dilantik tidak kisah dari parti mana untuk menjaga kebajikan
rakyat yang mereka wakili. Dan itu antara perkara yang saya harapkan kami boleh bawakan kepada anda, sekurang-kurangnya meningkatkan kesedaran berkenaan dengan peri pentingnya perkara ini, elemen yang paling penting melalui program-program yang kami bawakan setiap hari menjelang Sabah memilih. Kerana pada penghujungnya yang paling penting adalah rakyat dan bagaimana mereka dijaga. Itu akan ditentukan pada 26 September nanti di Sabah oleh warga Sabah untuk warga Sabah. Sekian Sabah memilih untuk hari ini. Saya Luqman Haris. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam hormat.